Okey, kita bertemu lagi dalam subtopik 2.1.11 keseimbangan pasaran, ya, bab 2 tingkatan 4, ya. So sebelum kita memulakan apa-apa, kita tengok tajuk terlebih dahulu. Okey, ya. Tengok tajuk dia. Apa dia? Keseimbangan. Keseimbangan ni maksudnya apa? Maksudnya balance lah, seimbang. Okey, pasaran. Okey, kalau ada je perkataan pasaran, telah Cik Guru berulang-ulang kali mengatakan bahawa jika ada perkataan pasaran dalam ekonomi, itu adalah berkenaan dengan adanya permintaan, adanya penawaran. Okey, ya. Boleh? Okey, jadi kita kembali balik kepada perkataan pasaran. Apa yang dimaksudkan dengan pasaran? Pasaran ni adalah suatu tempat. Okey, ya. Okay, contoh, ya. Satu tempat iaitu yang membolehkan apa? Adanya penjual, okey, ya, dan juga adanya pembeli. Okey, penjual ni melakukan penawaran, pembeli melakukan permintaan. Okey, di situ boleh jelas, okey, ya. Sama ada berinteraksi secara langsung, okey, maupun tidak langsung. Tidak langsung mungkin melalui handphone dan sebagainya lah, melalui peranti, ya. Sekarang kita sebut melalui peranti. Ya. Untuk apa? Untuk menjalankan urus niaga. Urus niaga itu menjual dan juga membeli, ya. Urus niaga jual beli pada satu tingkat harga dalam tempoh masa tertentu, dan dia mesti ada jual beli apa? Jual beli BNP. BNP ni ada tingkat harga, maksudnya ada hargalah, ya. Tingkat harga dan juga dalam tempoh masa tertentu. Okey, ya, tertentu. Ini yang dimaksudkan dengan pasaran. Okey, boleh? Jadi hari ini kita akan membincangkan tentang keseimbangan pasaran. Kalau keseimbangan pasaran, apa yang nak diseimbangkan? Ya, betul. Yang nak diseimbangkan adalah kita akan lihat permintaan dan penawaran. Itu yang dinamakan keseimbangan pasaran. Dalam ekonomi, keseimbangan pasaran ataupun keseimbangan ini akan ditanda dengan simbol E. Ya, simbol E. Okey. Kenapa E? Ya. Kenapa tidak K? Ya. Kerana ini adalah kita menggunakan bahasa Inggeris yang bahasa standard antara bangsa. Okey, E adalah stand for equilibrium sebenarnya, ya. E adalah equilibrium. Okey, maksudnya keseimbangan. Dalam bahasa Melayu ianya bermaksud keseimbangan. Okey, ya. Keseimbangan tu biasanya maksudnya samalah kalau permintaan ada 10 unit, contoh, ya. Maka penawaran berapa? Yes, penawaran pun 10 unit. Sebab dikatakan tadi adalah keseimbangan, seimbang, ya. Maksudnya DD sama dengan SS atau SS sama dengan DD. Ya. Apa yang sama iaitu nilaian dia. Okey, ini contoh, ya. Ini contoh. Okey. Ya. Jadi kita akan pergi lebih lanjut tentang keseimbangan. Jadi untuk kita melihat keseimbangan, cikgu akan menggunakan jadual. Ya, melalui jadual. Okey, contoh. Kita buat dululah. Okey, contoh katakan ini adalah satu pasaran, iaitu pasaran katakan membeli buku. Ya, buku. Ya. Ada penjual iaitu melakukan penawaran dan juga ada pembeli melakukan permintaan. Ya. Dan kita bagikan satu unit harga. Katakan harga, kita letakkan harga. Okey, katakan harga 1, 2, 3, 4. Ya, 5. Contoh, ya. Okey, katakan jika harga RM1. Okey, kita bagikan. Kita terus bagikan. Katakan permintaan pasaran ni, ya.
Okey, kuantiti permintaan pada harga RM1, mestilah orang beli banyak kan? Katakan 10. Harga RM2 dia semakin berkurangan. Okey, katakan ni ya. 6, 4, 2. Contoh. Okay. Manakala penawaran adalah di sebaliknya. Jika harga murah atau harga rendah, kuantiti yang ditawarkan adalah rendah. Kita ambil figure yang lebih kurang. Okay. Harga 2 dia menjual sebanyak, katakan 4. Harga RM3, 6 yang ditawarkan. Harga RM4 semakin meningkatlah. Ya. Sebab ini adalah hukum penawaran. Okay. Boleh di sini? Ya. Okay. Contohnya di sinilah. Okay. Figure kita. Apa yang kamu nampak di sini? Ada tak sesuatu yang ada yang dikatakan seimbang? Di mana? Seimbang ataupun equilibrium dicapai apabila D sama dengan S. Ya. Yang mana tu? Okay, good. Yang ini. So, kita highlightkan dia. Ya, daripada jadual kita dah nampak ini adalah keseimbangan ataupun kita sebut equilibrium. Ya, apabila dicapai di mana QD, kuantiti demand, kuantiti permintaan sama dengan QS, kuantiti yang ditawarkan. Ya, iaitu RM3 ini kita sebut sebagai price of equilibrium. Ya. Harga keseimbangan. Manakala 6 unit ini ya, kita sebut sebagai QE. Ya. QE. Quantity of equilibrium. Kuantiti keseimbangan. Ya. Okey, sampai sini kita jelas ya. Okey, cuba kita tengok, kita sambung ya. Daripada jadual yang contoh jadual yang cikgu bagi ya. Okey, daripada jadual ni boleh tak kita nak bina keluk keseimbangan pasaran? Ya. Cara nak bina keluk keseimbangan pasaran sama je macam kita membina keluk permintaan pasaran dan juga keluk penawaran pasaran. Cuma kali ini kita combinekan keluk permintaan dan juga keluk penawaran di atas satu keluk yang sama. Ya. So, kita macam biasa buat paksi menegak untuk paksi harga dan juga paksi mendata. Okey, paksi menegak ini harga, okay, ya, RM. Okey, katakan ni unit dia buah lah. Tadi buku kan. Okey, ya. Buah. Okey, ya. Ini adalah kuantiti. Okey, ya. Unit dia adalah buah ya. Okey, origin jangan lupa. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Okey, inilah 6. Okey ya. Okey. 4, 6, 8, 10 dan di sini 12. Jadi kita apa ni? Freehand drawing ya. Sepatutnya kita menggunakan graph paper. Tak apa ya. Yang penting cikgu nak tunjukkan bagaimana keluk ini dibentuk ya, keluk keseimbangan pasaran. Okey, first kita buat dulu keluk permintaan. Manalah kalau nak buat penawaran pun boleh, permintaan pun boleh. So itu buat dululah keluk permintaan. Okey, so sama je. Koordinat dia kita letakkan pada paksi yang sepatutnya, pada koordinat yang sepatutnya. Okey, pada harga RM1 yang diminta adalah 10 unit. Okey. Ini. Lepas tu RM2 8 unit. Okey ya. 8 unit kat sini ya. Okey, RM3 6 unit. Okay. RM4 4 unit. Okey, 4 buah ya. RM4 4. Bagi tahu lah cakap dengan dia Sabtu saya nak datang juga. RM5 2 buah. Salah sajalah kita ronda-ronda kan sekali lah tengok kan. Aku pun try carikan juga kalau ada.
Okey, lepas tu kita buat apa? Kita sambungkan titik-titik yang telah kita lengkapkan tu ya. Okey, sambungkan titik-titik guna pembaris. Cikgu nak cepat ya. So ni keluk apa? Yes, good. Ni adalah keluk permintaan. Okey ya. Dan cikgu akan guna pen warna lain sebab untuk menunjukkan dia punya perbezaan. Mudah nanti kita nak buat. Okey, sekarang keluk kita nak bina keluk penawaran. Sama juga, harga RM1, kuantiti ditawarkan adalah 2. Okey, kat sini. Harga RM2, kuantiti yang ditawarkan 4. Di mana 4? Okey, di sini. Okey ya. Harga RM3, kuantiti ditawarkan adalah 6. Okey, di sini. Okey, dan kemudian harga RM4, kuantiti yang ditawarkan adalah 8. So, RM4, 8. Okey. Kita tarik lagi pada koordinat dia. Okey, guna pembaris ya. Okey, pada harga RM5, kuantiti yang ditawarkan adalah 10. Okey, 10 kat situ ya. Tarik lagi. Okey, dan koordinatkan dia tepat di sini. So, buat apa sekarang? Yes, good ya. Kita sambungkan titik-titik, kita sambungkan titik tersebut guna pembaris. Ni tak guna pembaris macam inilah jadinya. Sepatutnya dia dapat satu garisan yang inilah yang sepatutnya. Okey, dan ditandakan S. Okey, apa yang kita dapat lihat di sini ada berlaku apa dia? Berlaku persilangan. Persilangan berlaku di mana? Okey, yang bersilang itulah antara S dan juga D. Okey, yang ini kita terus tandakan E. Okey, boleh? Tandakan E. Maksudnya inilah titik keseimbangan. So, RM3 ini adalah harga keseimbangan. Tengok pada paksi harga dan tengok pada paksi kuantiti. Okey, tadi apa ni? Ini adalah harga keseimbangan. Tak apa, cikgu just nak marking je ya. Hanya untuk tunjuk pada you all. Okey, jadi di sini apa yang kita dapat lihat adalah ada dua keluk, iaitu keluk permintaan dan juga keluk penawaran. Okey ya. Okey, daripada sini ini yang bersilang ni sahaja yang seimbang. Yang tak bersilang itu tidak seimbang ya. Ketidakseimbangan berlaku. Okey. Cikgu tutup. Cikgu suka tutup ya. Sebabnya nak menunjukkan apa yang berlaku di atas titik keseimbangan dan apa yang berlaku di bawah titik keseimbangan. Di atas titik keseimbangan ni berlaku lebihan apa? Lebihan permintaan ke lebihan penawaran? Mudah aja. Tengok kaki mana yang terkeluar, kaki mana yang keluar? Kaki D ke kaki S? Kaki S kan? So ini adalah berlaku lebihan penawaran. Di atas titik equilibrium, keseimbangan, berlaku lebihan penawaran. Okay, ya, boleh? Okay. Jika harga RM4 dan juga harga RM5 berlaku lebihan penawaran. Contoh, pada harga RM4, kuantiti yang diminta adalah 4 buah. Berbanding dengan kuantiti yang ditawarkan adalah 8 buah. Okay, ya. So, perbezaannya adalah 4 buah ya. Penawaran melebihi permintaan. Okay, ya. Dan harga akan cenderung turun. Begitu juga pada harga RM5 berlaku lebihan penawaran. Ataupun kita sebut ketidakseimbangan pasaran. Ketidakseimbangan pasaran. Okay, ya. Begitu juga dengan di bawah ini ya. Di bawah titik E. Ya, di bawah titik keseimbangan berlaku lebihan apa? Cuba tengok kaki mana yang keluar. Yes, good. Kaki permintaan. So berlaku lebihan permintaan. Ni sama juga ya. Sebenarnya berlaku ketidakseimbangan pasaran berlaku. Ya. Jika harga di bawah harga keseimbangan
Ya, contohnya RM2. So, harga akan cenderung naik untuk mencapai titik keseimbangan. Ya, so kita mudah saja jika harga naik, ya, harga cenderung naik. So, apa yang berlaku pada QD? QD akan berkurang, manakala QS akan meningkat. Sebab, okey ya, permintaan dan juga harga adalah negatif. Penawaran dan harga adalah positif. Ya. Jika harga menurun, QD akan meningkat, QS akan menurun. Ya, boleh. Ini adalah ketidakseimbangan pasaran. Okey, ini sahaja titik keseimbangan. Titik keseimbangan. Okay, ya. Itu adalah yang dari segi rajah dan juga jadual. Bagaimana kita lihat. Okay, ya. Cikgu akan bagi contoh yang lebih okey sikit. Okey, ini contoh yang bercetak. Okay, ya. Kita sama-sama kita ni bincangkan. Okey, lihat ini adalah kolom untuk harga. Harga RM10, RM20, RM30, RM40 dan RM50. Ini adalah kuantiti permintaan. Tengok betul-betul ya, ini adalah ribu helai ya. Dia punya skala dia ada dalam ribu helai. So 15 ni sebenarnya 15,000 ya. 12,000, 9,000, 6,000 dan 3,000. Ini adalah kuantiti permintaan. Manakala kuantiti penawaran adalah pada harga RM10, RM3,000, okey ya, kan meningkat pada RM6,000 kerana harga semakin meningkat sehinggalah harga kuantiti yang ditawarkan adalah RM15,000. Okey, daripada jadual ni boleh buat keluk. Okey ya. Okey, bagus kalau yang boleh ya. So, ini adalah keluk. Kalau pada jadual kita dah tahu bahawa pada harga RM30 ini adalah merupakan keseimbangan pasaran dicapai kerana apa? Kerana nilai dia yang sama. Okay, ya. Kuantiti ini berada di 9 dan juga 9. Okey, yang ni ketidakkeseimbangan. Kita tengok dulu jadual ya. Kalau berdasarkan jadual kita dah boleh tengok ya. Ini berlaku ketidakseimbangan pasaran. Okey ya. Begitu juga di bawah titik yang ini ya, berlaku ketidakseimbangan pasaran. Okey ya. Lebihan apa? Kalau kita tengok yang berada di atas ini, yang berada bawah daripada RM30 adalah berlaku lebihan permintaan. Ya, lebihan permintaan. Manakala harga yang lebih daripada RM30 berlaku lebihan apa? Lebihan penawaran. Dari sini kita boleh tengok. Okey, begitu juga kalau kita bina keluk. Okey ya. Katakan ini adalah keluk yang dibina. Okey ya. So nampak ni paksi harga, paksi kuantiti dan jangan lupa ini mesti dalam ribu helai. Okey ya. So pastikan ni ribu helai. So ini adalah ribu helai. Okey ya. Origin jangan lupa. So apabila kita dah plot dan kita akan dapat satu persilangan. Yang bersilang inilah titik keseimbangan ya, iaitu pada harga RM30 dan juga pada berapa ribu helai? Pada 9,000 helai. Perlu tak kita tak nak tanda letak 9? Tak perlu, sebab pemirsa tahu ya. Okey, jangan sekali-sekali letak tiba-tiba nak letak nombor 9 di sini, tak boleh. Okey ya. Sebab dia akan menjadi selang-sela yang salah ya. Jadi begitu juga macam tadi cikgu tutupkan. Okey, yang berada di atas ini adalah lebihan penawaran ya, berlaku ketidakseimbangan pasaran. Okey, kaki S yang keluar. Okey, itu juga yang di bawah keseimbangan. Ya, di bawah titik keseimbangan berlaku lebihan permintaan, ketidakseimbangan ya di kawasan ini. Okey, boleh. Penerangan keluk. Kita lihat penerangan keluk ya. Jika soalan suruh terangkan keluk, apa yang kita buat itu yang kita terangkan ya.
So, berdasarkan raja, keseimbangan pasaran dicapai. Okey, terangkan first adalah keseimbangan pasaran. Okey, kita terangkan keseimbangan pasaran tu kat mana. Ya, apabila keluk permintaan bersilang dengan keluk penawaran pada titik E. Itulah dia. Kena nyatakan ya di titik E. Kemudian apa kita buat? Harga keseimbangan dicapai dan kita nyatakan pula harga keseimbangan. Ni dia. Yang ini kita nyatakan, yang ini kita nyatakan. Yang ini kita nyatakan yang cikgu tanda kat oren tu ya. Okey, pada 9,000. Okey, dicapai pada RM30 betul, dan kuantiti keseimbangan dicapai pada 9,000 unit. Okey, betul. Pada harga keseimbangan, harga tidak cenderung untuk berubah. Dia stay lah kat sini, dah seimbang. Buat apa nak diubah-ubah ya? Harga tidak. Harga kita katakan kekal ataupun tetap ya. Okey, pada harga lebih rendah ya, kita ceritakan tentang yang berada di bawah titik keseimbangan dan juga kita ceritakan tentang yang berada di atas titik keseimbangan. Okey, cerita yang di bawah titik keseimbangan terlebih dahulu. Pada harga lebih rendah dari harga keseimbangan, iaitu pada harga RM10 dan RM20, okey ya, lebihan permintaan berlaku. Kita cerita tentang apa yang berlaku. Okey ya. Contoh kita ambil satu. Pada harga RM10, kuantiti yang ditawarkan adalah berapa? Pada harga RM10, kuantiti yang ditawarkan adalah 3,000 helai, manakala kuantiti yang diminta adalah sebanyak sebanyak berapa? 15,000 helai. Okey ya. Dan kuantiti maka wujud lebihan permintaan sebanyak 12,000 helai. So, kita buatkan perbezaan dia. Ya. Lebihan dia sebanyak mana? Okey, ni lagi markah lagi ya. Okey, kemudian boleh tak nak ceritakan lagi tentang apa dia di atas? Okey, pada harga lebih tinggi, lebih tinggi berlaku apa? Lebihan penawaran, iaitu penawaran berapa? Katakan pada seperti harga RM50, pada harga RM50 penawaran adalah sebanyak 15,000 unit, manakala permintaan adalah sebanyak 3,000 unit dan lebihan penawaran adalah sebanyak 12,000 unit. Okey ya. Itu adalah markah yang seterusnya. Kelebihan permintaan ya. Okey, ini dia yang seterusnya. Boleh ya? Okey, sambungan daripada yang tadi itu. Apabila kita penerangan keluk, kita terangkan je semua-semua yang ada di atas keluk ini ya. Cikgu streskan lagi sekali.